Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda produk yang paling laris, yang paling hangat di pasaran, yang paling dicari-cari. Nah, siapa yang mencari produk ini? Sudah tentu kepada Anda yang mahu sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Saudara-saudara, ada satu produk bernama Transfer Factor for Life. Nah, ini satu produk yang sangat bagus, sangat recommended kepada Anda yang mempunyai beberapa jenis penyakit, contohnya kencing manis, kolesterol. Jadi, saudara-saudara, produk ini, Transfer Factor for Life, mampu menguatkan imun badan kita sehingga 400%. Wow, saudara-saudara, sebanyak 400% meningkatkan kekuatan imun tubuh badan kita, sehingga ini boleh melawan penyakit dari dalam, dan kita boleh kata kita kebal dan sihat dan kuat untuk melawan penyakit. Jadi kepada Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut, jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu lagi. Inilah masanya untuk Anda mencoba produk yang sangat baik ini. Ini menguatkan imun tubuh badan kita untuk melawan penyakit-penyakit. Sila PM nombor tertera. Nah, ini seluruh Sabah, Sarawak, dan seluruh semenanjung Malaysia. Sila PM untuk info lebih lanjut. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, satu berita paling tergempar. Tun Dr. Mahathir Mohamad membuat satu kejutan. Tun Dr. Mahathir yang kita boleh katakan sudah sampai waktunya untuk berehat, untuk berundur bersara, tapi kita dapat lihat beliau masih aktif dalam kancah politik di Malaysia. Berkaitan dengan payung besar Melayu, puat dalam satu kenyataan, payung besar Melayu jarum halus, Mahathir bunuh UMNO. MKT UMNO Muhammad Fuad Zarkashi menyifatkan inisiatif terbaru Dr. Mahathir Mohamad untuk menghimpunkan orang Melayu di bawah satu payung besar sebagai taktik licik bagi melemahkan UMNO dari dalam. Dalam kenyataan pedas yang dimuat naik di media sosial, Puat menuduh bekas PM 2 kali itu menggunakan pendekatan halus untuk memecah belahkan kesetiaan ahli parti kepada UMNO yang tidak secara langsung menyeru mereka keluar daripada parti. Adakah dengan ini pergerakan ataupun gerakan yang dibuat oleh Mahathir yang ingin mengumpulkan payung besar Melayu, yang ingin mengumpulkan ataupun menghimpunkan orang Melayu di bawah satu payung besar, adakah satu usaha Mahathir untuk menjadi relevan pada PRU 16 ataupun menubuhkan parti baharu? Jadi kalaulah Tun Mahathir nak tubuhkan parti baharu, adakah pemimpin-pemimpin hebat seperti Rafizi yang baru saja kalah pemilihan PKR, seperti KJ yang tidak mempunyai parti, dan juga mungkin Syed Saddiq ataupun siapa juga yang mungkin akan menyokong Mahathir, pemimpin-pemimpin terkenal, adakah dengan sokongan mereka ini mampu menjadi satu kekuatan baharu ataupun satu pencabar baharu bagi pilihan raya umum ke-16 nanti? Tapi rupanya ini yang berlaku. Dalam kenyataan ini, Tun Mahathir sekali lagi mahu menipu orang UMNO. Dia tubuh payung besar Melayu, dia hanya jemput ahli UMNO, tetapi tolak parti UMNO. Itu jarum halus untuk bunuh UMNO. Maksudnya, sokong kami tidak perlu keluar UMNO, tetapi jangan beri undi kepada UMNO, kata Puat. Dia turut menyatakan bahwa Mahathir sedar UMNO tidak akan masuk lubang biawak kali kedua
merujuk kepada pengalaman lalu apabila parti itu menyokong kerjasama yang akhirnya merugikan kedudukannya sendiri dalam landscape politik tanah air. Nafsu orang tua buat turut membidas asas politik di sebalik gerakan Mahathir yang turut mendapat sokongan tokoh-tokoh utama PN termasuk Muhyiddin, Hamzah dan Tuan Ibrahim. Jadi adakah terdapat gabungan baru ataupun satu gerakan baru, parti baru yang boleh menjadi kuasa besar pada pilihan raya umum ke-16 nanti? Walaupun ramai dah kata Mahathir ini kritikal dalam keadaan politiknya, patut berehat, patut bersara, berundur, tidak perlu kacau. Kerajaan tidak perlu kacau mana-mana pemimpin hari ini, tapi hakikatnya Tun Mahathir masih lagi aktif. Jadi saudara-saudara, apa yang akan berlaku kita nantikan saja. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairs Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Apa yang berlaku berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah? Adakah terdapat kepimpinan politik yang penting, yang besar, yang mempunyai jawatan tertinggi, YB Datuk Menteri, yang mempunyai jawatan pangkat tinggi, yang nama mereka disebut di dalam skandal rasuah Sabah? Adakah mereka perlu dipecat, perlu letak jawatan, perlu disingkirkan sebelum mereka kantoi ataupun dapat dibuktikan bersalah? Nah, akhirnya berbalik kepada satu gesaan terhadap Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. UMNO Sabah dalam satu kenyataan, Haji Ji mesti nilai semula menteri dikaitkan rasuah. UMNO Sabah menggesa Ketua Menteri Haji Jinor untuk menilai semula kedudukan mana-mana anggota pentadbiran yang terpalit dalam skandal rasuah lesen perlombongan. Dalam satu kenyataan, pengarah komunikasi strategik UMNO Sabah, Datuk Rosman Datuk Akhir Zaman berkata, Haji Ji sedang menghadapi krisis kepercayaan, sementara rakyat pula sedang mengalami krisis kepercayaan dan keraguan terhadap kredibiliti kerajaan negeri. Laporan media mengenai penyerahan kertas siasatan oleh SPRM kepada pejabat peguam negara berhubung skandal perlombongan di Sabah adalah bukti jelas bahawa pentadbiran kerajaan Sabah di bawah pimpinan Ketua Menteri kini terbeban dengan dakwaan serius yang mencemarkan integriti pentadbiran negeri. Dia juga kesal kerana skandal itu yang didakwa melibatkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri dari blok kerajaan bukan saja mengaibkan institusi kerajaan, malah mencerminkan kegagalan Ketua Menteri dalam menegakkan tadbir urus yang bersih dan telus dalam pentadbiran Sabah Maju Jaya. Jadi kalau memang kotorlah mereka ini, kalau termasuk Ketua Menteri pun disebut kalaulah didapati bersalah, adakah mereka semua ini perlu letak jawatan? Ataupun ini boleh menyebabkan kerosakan ataupun mencemarkan hubungan di antara kerajaan negeri ataupun di antara hubungan GRS dan kerajaan perpaduan. Saudara-saudara, apa komen Anda?